الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun shadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Dzalika yawmun majmu'un lahun nas wa dzalika yawmun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yawma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi idhnih. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. صدق الله العظيم. Ayat 102 sampai 106 surah Hud. Allah berfirman dalam ayat itu, dan demikianlah tindakan Tuhan terhadap penduduk sesuatu kampung ataupun sesuatu negeri yang zalim mereka itu. Tuhan sebut dalam ayat ni tentang tindakan yang Tuhan ambil kepada penduduk negeri yang zalim. Tentang kita faham maksud zalim dalam Islam ialah meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Kalau Quran itu patut dijadikan perlembagaan hidup, kita ambil Quran ini jadikan dia sebagai kitab nak baca saja, kita zalim. Kerana Quran itu perlu diletakkan pada tempat dia, iaitu dia perlembagaan, dia dustur, dia perlembagaan pada hidup manusia. Mana-mana penduduk negeri yang berlaku zalim, Allah Subhanahu wa taala akan ambil tindakan kepada mereka pada satu hari. Inna akhzahu alimun syadid. Tindakan Tuhan apabila dikenakan kepada orang zalim ini alimun syadid. Tindakan Tuhan ini sangat pedih dan sangat keras. Tuhan kalau dia tak bertindak tak apa. Tuhan kalau dia bertindak musnah segalanya. Ini Tuhan. Tuhan tidak bertindak tidak bermakna kita betul. Kadang-kadang Tuhan tidak bertindak kerana sifat rahmat Tuhan pada kita. Tuhan nak bagi masa pada kita. Kok masa yang dia bagi itu boleh memberi sedap pada kita. Tapi kalau sekiranya masa yang Tuhan bagi tidak juga memberi sedap kepada manusia, dia akan sampai hari Tuhan ambil tindakan kepada manusia. Tindakan Tuhan, inna akhzahu alimun syadid. Tindakan Tuhan kalau dia ambil pedih dan sangat keras. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, bila Tuhan kenakan tindakan dia kepada orang zalim ni, tindakan Tuhan itu la ayah, dia menjadi satu peringatan. Tindakan yang Tuhan ambil ini menjadi satu peringatan liman khafa 'adzabal akhirah, bagi orang yang takut azab akhirat. Allah Subhanahu wa taala bila dia kenakan satu tindakan, tindakan itu sebenarnya dia menjadi satu pengajaran pada orang. Siapa yang akan mendapat pengajaran daripada tindakan Tuhan ni? Orang yang takut dengan azab akhirat. Orang yang tak takut ke Tuhan, dia tak heran apa. Tuhan buatlah apa pun di mana pun, langsung tak membawa pengajaran kepada dia, langsung tidak memberi rasa takut pada dia. Tapi orang yang beriman dengan Allah, yang takut Allah, yang ingat balasan Allah di hari akhirat, apa-apa tindakan yang Tuhan kenakan pada mana-mana orang, di mana-mana tempat,
menjadi pengajaran dan memberi rasa takut pada dia. Zalika yaumun majmu'un lahun nas, iaitu pada hari di mana manusia dihimpun pada satu tempat. Tuan-tuan, kita percaya ke kita tak percaya ke, satu hari kita semua akan jumpa balik satu tempat. Sama ada orang Malaysia atau orang Indonesia ataupun orang mana pun dalam dunia ni, satu hari esok kita akan dihimpunkan pada satu tempat. Dan wazalika yaumun mashhud, hari itu adalah hari di mana manusia disaksikan balik apa yang dia buat. Masa dia hidup atas dunia ni, kalau Allah bagi dia hidup 50 tahun, Allah bagi dia hidup 90 tahun, Allah bagi dia hidup berapa tahun pun, semua benda yang dia buat mashhud, dia akan tengok balik. Pada umur berapa dia buat apa, pada ketika mana apa dia buat dan sebagainya, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan tayang balik, tunjuk balik, bagi dia ingat balik benda-benda dia buat. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengakhirkan, tidak melewatkan hari ni, hari yang kita nak tengok balik apa yang kita buat ni, hari manusia berhimpun di mahsyar ni, Allah tidak melewatkan hari ni, melainkan hari itu akan berlaku pada waktu yang ditentukan. Bukan kata Tuhan saja duk genjak bagi jauh dah. Hari itu akan berlaku pada masa yang Tuhan tentukan. Kalau lah tak jadi lagi, bukan kerana Tuhan bagi lewat, tapi kerana masa tak sampai lagi. Pokok pangkalnya, masa tu akan sampai pada satu hari esok. Hari di mana manusia akan datang di depan Tuhan dan manusia tak boleh bercakap melainkan dengan izin Tuhan. Atas dunia ni tuan-tuan boleh jawab. Orang kata kat kita macam mana pun kita boleh kilas, kita boleh jawab, kita boleh guna apa yang ada kat kita, kemahiran bercakap ke apa ke, kita boleh nak tipu orang, kita boleh buat macam-macam atas dunia ni. Di hari akhirat esok, manusia tak boleh bercakap di depan Tuhan melainkan dengan izin Tuhan. Pada hari itu, hak boleh bercakapnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh tangan bercakap, kaki bercakap, semua anggota badan akan bercakap. Kita tak boleh bercakap, melainkan kalau boleh bercakap tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, pada hari itu sebahagian daripada manusia syaqi, jadi celaka. Tuan-tuan, kalau ada anak nama Syauqi, jangan panggil Syaqi. Panggil Syaqi makna dia celaka. Ada orang dia buat nama anak dia Syauqi, sedap dah, tapi bila duk panggil Syaqi begitu. Syaqi makna dia celaka. Dia panggil anak dia Syaqi, makna dia doa kecelakaan pada anak dia. Jangan. Di hari akhirat esok manusia ada dua. Faminhum syaqiyyun, di kalangan orang yang ada pada hari akhirat esok ada yang syaqi, yang celaka, wasa'id, dan ada yang bahagia. Dan ni kita takut ni. Hak kita takut ni lah. Kita takut esok ni, di padang mahsyar esok ni, hak tu hak sebenar. Hak tu hak sebenar. Kita ni sebenar-benar baik ke, sebenar-benar jahat ke, sana esok kena. Atas dunia ni kita jahat, kita boleh tunjuk baik. Atas dunia ni kita baik, orang boleh kata kita jahat. Tapi di sana esok, jahat ataupun baik, hak tu hak sebenar. Bukan kata Allah saja tahu. Allah akan beritahu semua manusia yang ada di padang mahsyar bahawa dia ni jahat ataupun dia ni baik. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا, dan ada pun orang yang celaka ni, Tuhan kata. Orang yang celaka, orang yang jahat di sana esok celaka, فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ. Depa ni Tuhan kata aku hantar ke neraka. Depa ni orang-orang yang jahat ni aku hantar depa ke neraka, lahum fiha zafirun wa syahir. Bagi depa di dalam neraka itu tarik nafas panjang. Tuhan kata zafir maksud dia duk tarik nafas panjang. Bila tuan-tuan kita tarik nafas panjang? Bila kita dalam susah. Tarik nafas panjang, susah hati. Di neraka tempat manusia susah hati. Manusia yang duduk dalam neraka ni semua tarik nafas panjang. Wa syahiq, bahkan mereka dalam keadaan mengerat kerana tak tahan dengan azab Tuhan yang Tuhan kenakan kepada orang yang masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at
wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah pada Tuhan kamu. Tuhan kata, wahai manusia, takutlah ke Tuhan. Takut ke Tuhan. Jangan duk lupa diri. Jangan bercakap sampai lupa diri. Menghina hukum Tuhan secara terbuka, terang-terang depan orang dengan penuh bangga. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Takutlah ke Tuhan. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya hari kiamat ni hari goncang alam ini. Dan goncang yang berlaku pada hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Maknanya tak ada manusia boleh tahan bila Tuhan goncang alam nak kiamat esok. Tidak ada satu manusia boleh tahan. Maka Allah habaq siap-siap, wahai manusia, takutlah dekat Tuhan kamu. Sesungguhnya goncang bumi pada hari kiamat esok ni syai'un azim. Ini sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Bila Allah goncang saja bumi pada hari akhirat esok ni, kamu akan tengok ibu yang duk menyusu anak lupa anak dia. Kita ni bukan kata anak duk menyusu, anak besar dah pun kita teringat lagi. Anak kita besar dah pun kita teringat lagi. Pergi sekolah balik lambat sikit kita susah hati dah. Padahal dah jam 4 jam 5 dah. Tapi tak balik lagi kita susah hati dah. Yang kata mak ni lebih-lebih lagi. Anak dia duk beta balik pukul 1:30 sampai di rumah. Tiba-tiba 2:30 tak sampai lagi. Susah hati dah. Apatah lagi anak hak duk menyusu. Tak usah kata hilang. Anak hak duk menyusu ni tak usah kata hilang. Anak hak duk menyusu ni buat tak mau minum susu. Susah hati dah. Ibu dengan anak ni, anak hak kecil hak duk menyusu badan dia ni, tiba-tiba bagi susu tak mau minum. Tak mau minum pula bukan kerana kenyang. Tapi dah sampai sekerat hari dah tak mau minum susu. Susah hati dah. Ibu yang begitu punya sayang anak yang masih menyusu ke dia ni, bila jadi kiamat terlupa ke anak ni kerana dahsyatnya kiamat. Dahsyatnya kiamat yang jadi ni, lupa mak ni pada anak hak duk menyusu ni. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Tuhan kata manakala perempuan yang duk mengandung gugur kandungan, terkejut kiamat. Tak kira mengandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan mengandung sekalipun, kiamat jadi ni gugur kandungan dalam perut ni. Gugur kandungan. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Tuhan kata kamu tengok manusia pada hari kiamat ni macam orang mabuk. Sukara, mabuk. Kamu tengok manusia pada hari kiamat ni macam orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Tuhan kata tapi sebenarnya mereka tak mabuk. Kerana terkejutnya kepada keadaan yang jadi ni, bukit boleh tercabut, terbang dan sebagainya, sana sini tengok tunggil langgang meletup, bumi tiba-tiba merekah, langit tiba-tiba tengok pecah belah habis semua. Keadaan itu menyebabkan manusia ni dia jadi cempera macam orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka sebenarnya tidak mabuk. Tuhan kata walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi itulah azab Allah. Kiamat tu azab Allah. Dan azab Allah ini bersangatan teruknya. Manusia tak boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi ingat dekat kita tentang benda ni, dan kita akan jumpa benda-benda ni semua tuan-tuan. Kita akan jumpa. Kita nak percaya ke, kita tak percaya ke, kita nak beriman ke, kita tak mau beriman ke, kita nak kata apa ke Tuhan ke, apa ke semua, benda ni pasti akan berlaku satu masa nanti. Sebab ini benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar dan kita jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita sewaktu berlakunya benda-benda yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berdasarkan ayat surah Hud yang kita baca tadi, kita tidak jadi orang zalim. Orang yang Allah Subhanahu wa taala akan kenakan tindakan keras, yang tindakan itu bakal membinasakan manusia yang derhaka Tuhan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1.
Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 128. Muka surat 128. Kita baca satu bab pada malam ini. Dia kata bab maja'a fi su'ril kalbi. Bab maja'a fi su'ril kalbi. Itu bab yang datang pada menyatakan hukum baki ayam yang dijilat oleh anjing. Maksudnya kita duduk dalam masyarakat majmuk ni. Kadang-kadang sebelah rumah kita rumah Cina. Kadang-kadang satu taman dengan kita ada berapa pintu rumah Cina. Kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat bercampur-campur ni. Laman rumah kita anjing masuk dan sebagainya. Begitu. Maka kadang-kadang masalah yang kita nak baca malam ni memang kena ke kita. Kita ada satu buh macam tempayan rendah macam tu. Buh di depan tepi pancong apakah semua. Kita keluar depan pintu tengok anjing duk jilat ayam dalam tempayan tu. Apa hukum tu? Ayam bekas jilatan anjing ni. Apa hukum dia? Adakah ayam tu boleh digunakan lagi? Ataupun ayam tu nak kena tuang buang? Ataupun dengan bekas tu kita nak kena katok bagi hancur buang? Kalau bagaimana cara nak selesai benda ni dalam agama? Ketahuilah saudaraku, manakala menjilat anjing akan ayam, maka apakah hukum ayam yang tinggal dan bekasnya itu? Dia ada dua benda. Yang pertama, ayam yang baki tinggal itu boleh tak boleh kita guna? Walaupun guna nak juris pokok boleh tak boleh? Apatah lagi nak guna minum, nak guna buat basuh tayar kereta dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Dan yang kedua, bekas tu. Walaupun yang dia jilat tu ayam, bekas tu, adakah bekas nak kena samak juga ke dan sebagainya? Kata dia, maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya demikian bunyi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: yughsalul ina idza walagha fihi al-kalbu sab'a marratin. Ulahunna aw qala awwaluhunna biturab. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, dibasuh bejana apabila menjilat minum di dalamnya oleh anjing 7 kali. Kalau anjing menjilat ayam yang duduk dalam satu bekas tu kena samak 7 kali. Dia kata, yang pertama daripada sekaliannya, daripada 7 kali itu ialah dengan tanah. Dia kata, dengan ayam tanah. Begitu. Ataupun sabdanya yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ataupun mula-mula juris dengan ayam tanah, lepas tu ikut 6 kali dengan ayam bersih biasa. Itu hadisnya. Dia kata sambung hadis tu, wa iza walaghat fihi al-hirrah ghusila marrah. Dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing, maka dibasuhkan dia sekali. Kalau kucing dia jilat ayam dalam bekas ni, dia kata ayam tu basuh biasalah, basuh sekali. Begitu. Baik. Dan ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim. Maka satu daripadanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma yaghsilhu 7 mirar." Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menjilat minum oleh anjing dalam bejana seorang daripada kamu, maka hendaklah ronggahkan dia. Ronggah maksud apa? Tuang buang. Dan duduklah rumah, dengar bunyi serai-serai dia keluar-keluar ni, tengok ada anjing sekok. Dia duduk jilat ayam yang kita duduk ubur tengah halaman rumah, duduk tadah ayam nak buat ayam bakery kereta. Dia main duduk jilat ayam tu. Kita nampak, kita pun halau anjing tu, halau. Dah halau satu bapi, halau katuk pintu pagar. Tu ayam ada dalam bekas tu, lagu mana cerita. Dia kata apa? Berdasarkan hadis ni, dia kata fal yuriqhu, maka hendaklah kamu ronggah, tuang buang ayam ada tu, tak boleh pakai lah. Nak pakai tak boleh dah ayam tu. Kemudian maulah basuh bejana itu 7 kali. Maknanya bekas bejana tu kena samak. Samak 7 kali. 7 kali basuh, sekali dengan ayam tanah. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata, masalah ayam minum anjing, apa hukum bakinya? Apakah hukum baki ayam dia minum dari ni?
kata Imam At-Tirmizi. Dan sebagai hadis pada masalah tadi, itulah hukum ayahnya dan berjananya pada mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Kata Ar-Rubai' di dalam pada bab al-kalbu yalighu fil ina. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada masalah anjing jilat minum dalam bekas berjana. Yakni yang tiada padanya dua kolah. Syaratnya apa? Ayam duduk dalam bekas hak korang daripada dua kolah. Duduk dalam timba misalnya. Timba takkan nak sampai dua kolah. Ataupun duduk dalam besen apa kalau kita bubuh tengah halaman rumah dan sebagainya. Tak cukup dua kolah, ayam sikit. Anjing medu jilat periak-periak walaupun sekali dia jilat, walaupun dua kali, walaupun dia jilat sampai nak habis ayam dalam besen dan sebagainya. Hukum dia apa? Dia kata tuang buang ayam ada-ada tu, bekas tu pergi sama. Itu jawab dia. Dia kata ataupun menjilat ia di dalam sesuatu, ataupun menjilat ia di dalam susu, ataupun kuah gulai, ataupun sup ekor dan sup yabong dan sebagainya. Yang tu tambahlah tu, tak ada. Dia abang sup saja tambah. Dia kata ataupun menjilat ia di dalam susu, ataupun kuah gulai, ataupun sup. Dia kata begitu aja. Dia buang dia tambah lah. Dia begitu. Tak kira lah. Dia kata sama ada yang dia jilat tu ayam yang kita tadah dalam apa nama besen ke, dalam timba ke apa-apa, ataupun hak dia jilat tu kuah gulai, kenuri, tuan-tuan, kenuri. Kita buat masak apa semua begitu begini, duduk dalam periuk, letak pergi tepi tu sat, pergi duduk kalut ambil beras basuh pula, beralih-beralih tengok mai dah. Ni dia punya duduk jilat gulai kita. Nampak ke mana? Gulai satu periuk tu dia penuh bak tu. Nampak ke mana? Nah, halau anjing tu beralih tengok tak ada orang, jamu juga bagi orang makan. Jangan dia buat pasal. Tapi tak mengaji punya pasal boleh buat. Kalau tak mengaji, dia boleh buat. Dia halau anjing tu, dia beralih tengok orang tak ada, dia katuk tudung elok-elok, selamat. Tak lagi kita pakai picit duk macam tu, karut habis. Habis semua jadi karut. Nampak? Tak boleh. Dia kata dalam bab hukum ni dia tak boleh sayang. Dalam bab hukum, dia tak boleh sayang. Bahkan kita ambil tindakan ikut hukum ni kerana kita sayang diri kita. Kita sayang diri kita. Tentu ingat balik no hadis. Hadis apabila satu orang perempuan dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Satu orang perempuan telah dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi SAW. Perempuan ni nama Fatimah. Sahabat-sahabat ni bila dengar kata Fatimah ni dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi, Nabi pun bukan sah kata orang main-main abang suruh potong tangan. Dia ada banyak syarat nak kena tengok. Setelah diteliti semua syarat, ternyata memang perempuan ni mencuri sungguh. Dan dia tidak mencuri kerana lapang, ataupun kerana tak ada duit, ataupun tak ada benda nak makan. Tapi dia mencuri kerana itu kegemaran dia. Dia suka mencuri. Bila dah Nabi siasat, Nabi bicarakan dia, Nabi jatuh hukum potong tangan ke dia. Sahabat-sahabat Nabi ni kesian tak ada Allah. Pasal apa? Satu perempuan. Yang kedua pula ibu tunggal. Jadi mengenangkan dia ni perempuan, lepas tu pula tak ada suami, anak lagi dua ada dan sebagainya. Sahabat-sahabat rasa amat tidak patutlah. Amat tidak patut dijatuhkan hukum potong tangan kepada ibu tunggal ini. Mereka bincang sama-sama mereka macam mana nak buat ni. Nabi dah jatuh hukum dah. Tak ada siapa kau boleh pergi slow talk dengan Nabi. Tolong pergi cakap elok-elok dengan Nabi. Tak sahlah hukum perempuan ni. Pasal apa? Bagilah alasan berapa panjang pun. Jangan hukum perempuan ni. Pilih punya pilih. Pilihlah anak angkat Nabi. Bila pilih anak angkat Nabi, minta dia mewakili sahabat-sahabat hak ramai ni. Tolong pergi habang dekat Nabi, kata kita kesian ke perempuan ni. Bila dia ni pergi menghadap Nabi SAW, dia buka aja mulut habang ke Nabi. Aku main ni, dia kata sebagai wakil kepada sahabat-sahabat hak ramai. Dia pun minta kalau boleh kes Fatimah yang mencuri ni tak sahlah potong tangan. Muka Nabi merah tuan. Nabi marah tuan-tuan. Ini hukum ni Allah punya. Nabi pun tak ada hak nak halang hukum Allah. Nabi ni satu manusia cukup istimewa, pun tidak ada hak nak halang pelaksanaan hukum Allah. Bila dia ni mai jumpa Nabi, cuba nak habang dekat Nabi, bukan nak bantah, bukan nak hina hukum Tuhan, cuma nak minta pertimbangan daripada Nabi. Tak sah buatlah hukum ni, kesian. Nabi SAW bila dengar macam tu merah muka Nabi. Nabi kata dekat dia, hal ta'adda haddan min hududillah.
hang ni, dia kata anak angkat aku, hang gamak nak melanggar hukum had, hukum hudud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata hang anak angkat aku jaga hang daripada kecil. Aku bagi ilmu, aku bagi pengetahuan, aku bagi kefahaman dekat hang semua aku bagi. Hang besar dalam rumah aku, hang gamak mai jumpa aku, hang nak langgar hukum yang Tuhan tentukan. Nabi kata, terus muka dia belai. Nabi kata hang tahu tak, sebahagian daripada umat dulu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana depa ni dalam nak melaksanakan hukum Allah, depa pilih-pilih bulu. Kalau sekiranya orang-orang asyraf, orang-orang besar di kalangan mereka lepas, mereka tak hukum. Dan kalau sekiranya yang buat salah ni orang-orang yang dhaif, susah dalam masyarakat mereka, baru mereka hukum. Mereka tak laksana hukum Allah secara sepenuh. Dengan kerana tu mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tentu boleh faham benda-benda ni semua. Pasal apa? Pasal tentu mengaji. Jadi masalah kita lah ni orang tak mengaji. Dia tidak rasa bahawa dia sebenarnya sedang mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hukum Allah dalam bab anjing jilat ni kena buat. Walaupun gulai, dia kata walaupun sup, walaupun makanan, walau banyak, walau apa, kena buat. Dia kata, bila orang tanya benda ni kepada Imam Syafi'i, maka jawabnya, maka dia ronggahkan air dan susu dan kuah gulai dan sup dan sebagainya, semua kena buat. Imam Syafi'i kata. Dan tiada boleh digunakan dia, tak boleh. Tak boleh guna benda yang dah dijilat anjing ni. Dan lagi dibasuh bekasnya dengan 7 kali basuh. Imam Syafi'i kata, aku tak ada kuasa. Walaupun aku imam besar, aku tak ada kuasa nak ubah hukum Tuhan. Daripada hukum anjing jilat makanan, jilat ayam, jilat susu, jilat sup, jilat kuah gulai, aku tak boleh ubah. Sampailah sebesar-besar hukum, aku tidak boleh ubah. Kalau sudah ditentukan Allah benda ni, kalau anjing jilat kena tuang buah, kena tuang. Aku tak boleh bagi jawapan lain daripada tu, dia kata. Dan barang apa kena air atau susu atau kuah yang dijilat itu, sama ada kain atau lainnya, wajib basuhnya kerana bahawasanya sudah kena najis dia. Bukan kata kuah gulai itu tak boleh guna dah. Kita pi duk angkat kuah gulai itu nak tuang, kuah gulai itu mercik kena kain kita pun kena sama. Itu dia hukum dalam agamanya begitu. Dia kata masalah air diminum anjing apa sebab najis. Air yang anjing minum ni pasal apa jadi najis, dia kata. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka terang-terang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing itu minum dia akan air dalam bejana, maka menajis dia akan bejana itu. Sehingga wajib dibasuh 7 kali bejana itu. Hanya sahaja najis bejana itu dengan sebab sentuh air yang di dalam bejana itu. Kalau begitu, jadi najis airnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh air jilat anjing itu. Itu dia. Kalau orang nak tanya, dia kata pasal apa ayam tu jadi najis? Oh, duk tanya lagi. Ayam tu anjing jilat. Tentu dah najis. Bekas anjing tak jilat pun. Anjing jilat ayam saja. Dia shot pergi sampai ke bekas. Bekas pun nak kena sama, takkan ayam boleh minum? Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Baik, tuan-tuan buka muka sebelah. Susu dan kuah gulai najis kalau jilat ni diulang balik. Itu terus sampai bawah tuan-tuan. Itu semua adalah ulangan. Semua tu sampai bawah. Tengok bawah sekali masalah. Jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Itu baru tengok. Bawah sekali. Muka surat 130 bawah sekali. Masalah jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Kalau anjing menjilat kita, anjing kita pun tak sedar. Masa banyak anjing tu ada, dia main perang dia bagi di kaki kita sekali. Apa kita nak buat? Wajibkah bekas dia jilat tu dibasuh 7 kali? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pada hadis dan masalah itu dalil atas wajib basuh najis jilat anjing 7 kali. Dia main perang kita bagi kaki kita ke kasut kita ke apa ke, kan ada kadang-kadang anjing pelari kasut, kan? Dia main masuk dalam kawasan rumah kita, perang. Dia tokak kasut, dia pergi masjid pula tu. Dia tokak, dia buat lari. Kita nampak buat peluang terbit, bagi kiang-kiang kena terbit, dia luah balik kasut, kita tinggal depan pintu pagar. Kasut tu kira nak buat lagu mana? Boleh tak kita ambil, pergi pakai basuh-basuh kaki lagu tu je, kira boleh pakai balik. Boleh ke? Ni dia nak bincang pasal bab ni.
Dia kata apa? Wajib basuh najis jilat anjing itu 7 kali. Tang mana kasut hak dia jilat, hak dia gigit tu, kena samak 7 kali. Begitu. Dan inilah mazhab kita dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama. Dia kata ini adalah mazhab jumhur ulama, semua kata kita kena sama. Tuan-tuan, buat kereta ikut belakang lori babi, lagu mana kereta? Ini berlaku. Kita buat kereta, ralik tengok, Allah, merah ruih ada atas lori tu, kata tak guna. Tengok dalam tu kata tak guna tu, perah turun main ayam daripada lori tu. Itu kira lagu mana? Kena sama. Pasal apa? Pasal itu keputusan yang dicapai oleh jumhur ulama. Semua majoriti ulama mengatakan kena sama. Kena ambil lah ayam tanah apa, jurus sekali lalu, lepas tu jurus lah dengan ayam bersih 7 kali. Susah tak tuan-tuan? Susah. Bila kata susah, tak usah belah babi. Kena buat satu peraturan, puak-puak ni tak boleh belah babi. Tu nak belah juga, duduk satu tempat, tak boleh buat keluar babi tu daripada tempat dia. Yang sekira-kira bila buat keluar tu jadi susah kepada orang Islam, tak boleh. Itu baru negara Islam. Tak boleh lah buat keluar nak jadi susah orang Islam, tak boleh lah. Hang tak nak belah dalam kawasan hang belah habis, hang nak makan sekor seorang pun hang melantak habis, jangan buat keluar, yang buat keluar tu menjadi susah orang Islam. Tak boleh macam tu. Dan telah berkata Abu Hanifah, memadailah membasuhnya dengan 3 kali. Imam Hanafi seorang, dia pendapat yang syad, dia seorang aja, dia kata basuh 3 kali cukup, tak payah samak sampai 7 kali. Dia kata 3 kali dengan 7 kali beza apa? Apa je kan, nak jadi susah kita juga. Masalah basuh dengan ayam tanah ke dahulu ataupun ayam biasa dulu kan. Orang kata ni nak samak ni 7 kali basuh, sekali dengan ayam tanah, 6 kali dengan ayam bersih biasa. Baik, hak sekali tanah tu nak mula kan, nak duduk tengah kan, nak duduk ujung kan, ayam tanah tu. Kata Imam Nawawi, tiadalah basuh dengan ayam tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian. Itu tak penting. Soal nak basuh 7 kali itu mula dengan ayam tanah ke, ataupun yang keempat sat lagi ayam tanah ke, ataupun hak 7 penghabis sat lagi dengan ayam tanah ke, hak tu bukan tajuk yang nak dibincangkan. Yang penting basuh 7 kali. Dalam 7 kali itu sekali dengan ayam tanah. Itu yang penting. Duk tengkang hak ni nak tak mula ke apa kan, ni buang masa. Sama macam kita kek semayang. Kita main-main masjid, ada seorang tengah duduk semayang. Kita nak berimam dengan dia. Duk jadi bertengkar pula dah nak berimam dengan dia. Dia nak cuit dia dulu baru takbir ikut ke? Takbir dulu baru cuit dia ke? Lagu mana ke? Duk bertengkar. Kawan ni kata kena cuit dulu baru boleh takbir semayang. Dia kata kalau kita takbir dulu kita duk bergerak tu tak boleh. Dia kata. Seorang kata lagu tu. Seorang lagi kata pula, dia kata tak boleh. Kalau hang tak takbir, hang cuit dia dulu, kira hang kacau dia duk semayang. Berdosa, haram. Dia kata hang kena masuk dalam semayang dulu. Hang dalam semayang, dia dalam semayang. Cuit dia tak kira kacau. Pula dah. Jadi hak mana satu? Betul-betul hak mana satu? Kan? Bila buka dalam kitab-kitab fiqh hak besar-besar ni. Buka dalam kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Buka dalam kitab-kitab apa nama Iqna', kitab-kitab hak besar-besar, tak ada pun perbahasan tentang benda ni. Tak ada pun hak pergi jadi bertengkar sampai nak putih orang tengkok ni. Tak ada dalam kitab-kitab besar ni. Dia yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita berimam dengan dia. Kita pergi duduk sebelah dia. Kalau kita seorang pergi duduk sebelah dia, Allahu Akbar, dia faham lah kata kita nak berimam dengan dia. Tak timbul soal nak cuit dia, nak apa, tak timbul. Ulama-ulama besar tak bincang pun tentang masalah cuit ni. Kita hari ni pergi buka tajuk perbincangan ni, bertengkar sampai nak terbit di mata. Nampak tak? Ni kadang-kadang benda macam ni timbul, sedangkan dia tidak patut timbul. Sama dengan kes ni. Dia kata kes ni nak sama ni kena 7 kali basuh. Dalam 7 kali itu sekali dengan ayam tanah. Imam Nawawi kata sekali dengan ayam tanah tu nak dia dulu ke, ayam tanah dulu ke, terpulang. Yang pentingnya 7 kali basuh sekali dengan ayam tanah. Imam Nawawi kata. Saya dia cakap banyak benda macam ni. Kata Imam Nawawi, adalah basuh dengan ayam tanah itu disyaratkan dulu atau kemudian. Bahkan kehendak syarak dengan salah satu daripada 7 kali basuh itu, satunya dengan ayam tanah. Yang tu dia kata ceritanya. Maka dengan dalil beberapa riwayat yang bersalah-salahan, setengahnya suruh basuh 7 kali saja dan tidak sebut ayam tanah. Ada pula kawan kata basuh 7 kali, tak ada gaduh ayam tanah, ayam apa, janji basuh 7 kali. Ada kawan bagi pendapat macam tu. Dan setengah riwayat pula 7 kali yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ada satu riwayat pula dia kata apa?
Mula ayam tanah. Lepas tu 6 kali dengan ayam bersih biasa. Dia kata begitu. Dan pada setengah riwayat yang akhir, yang lain pula, dia yang akhir ataupun yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ada pula riwayat dia kata tak kisah, mula ke tengah ke awal ikut suka. Dan pada satu riwayat pula 7 kali basuh, yang ke-7 dengan ayam tanah. Ada pula kata last kali dengan ayam tanah. Macam-macam dia kata. Dan pada satu riwayat pula sebut 7 kali basuh dan gulingkan dia pada kali yang ke-8 dengan tanah. Pula dah dia kata 7 kali basuh biasa dulu, hak ke-8 tu diguling dalam tanah dia kata. Yang tu yang kata sama. Maka dengan bersalah-salahan riwayat itulah menunjukkan atas bahawasanya kait mula atau akhir itu bukannya syarat. Maka ulama ambil kesimpulan oleh kerana riwayat yang berbagai-bagai. Kan ada di kalangan sahabat yang dengar Nabi kata ni, dia dengar, dia faham lagu mana ke, dia buat satu riwayat dia. Maka dia ambil faham daripada banyak riwayat ni, ulama sampai kata sepakat. Dia kata 7 kali basuh. Mana-mana satu daripada 7 tu dengan ayam tanah. Selesai. Dia kata. Hanya riwayat guling pada yang ke-8 dengan tanah itu, pada mazhab kita dan mazhab jumhur, bahawasanya kehendaknya ialah basuh 7 kali. Dia kata dan satu daripada 7 itu dengan tanah serta ayam. Maka seolah-olahnya tanah itu menempati tempat sekali basuh. Maka dinamakan dia yang ke-8 kerana ini. Dia kata, ini cerita dia apa? Nak sama ni mesti 7 kali basuh. Dalam 7 kali itu sekali dengan ayam tanah. Cumanya mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata adalah lebih aula, lebih afdal mula dengan ayam tanah. Lepas tu 6 kali dengan ayam bersih. Imam Syafi'i bagi alasan apa? Dia kata alasannya ialah ayam tanah dia nanti jadi tinggal selut potong. Maka kita ikut dengan 6 kali ayam bersih, hilanglah potong tanah tadi. Selesai masalah. Begitu penyelesaian. Baik, masalah dia kata tubuh anjing najis ke? Anjing tu badan dia najis ke tak? Hak tadi kita duk cerita ayat liur dia pasal dia pergi jilat ayam. Badan dia tu najis ke tak? Kata Imam Nawawi, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada faraq, tiada beza di sisi mazhab antara jilat anjing dan antara juzuk-juzuk anggota dia. Sama aja. Nama kata anjing ni najis mughalazah. Maka apabila mengenai ayam kencinnya ataupun mengenai taiknya ataupun kena darahnya ataupun peluhnya atau bulunya atau ayak liang dia ataupun satu anggota daripada beberapa anggotanya akan sesuatu yang suci pada waktu basah salah satu. Dia kata tak kira apa pun, telinga dia ke, ekor dia ke, badan dia, kaki dia ke, apa ke, kalau sentuh dengan kita dalam keadaan salah satu basah atau dua-dua basah. Anjing basah, kita kering elok, dia main serelih kita. Ataupun anjing kering elok, tangan kita basah, kita pergi pegang dia. Ataupun kita basah, dia basah, kita kena tangkap basah dengan dia. Kan tak kira apa, dia kata. Yang penting, salah satu atau dua-dua basah, kena sama mana-mana anggota yang tersentuh anjing ni. Maka wajiblah basuhnya 7 kali, satu daripada dia dengan air tanah. Clear, benda ni clear tuan-tuan. Masalah, jilat anjing berapa kali, bagaimana membasuhnya? Jilat anjing beberapa kali, bagaimana cara nak basuh dia? Ni pula dia mai bukan dia sekali jilat, dia perang jilat. Ataupun mai kira ekor anjing jilat satu bekas, macam mana cara nak basuh? Adakah basuh 7 kali juga sekali dengan air tanah? Ataupun tengok berapa kali dia jilat? Sekali dia jilat 7 kali, kena basuh sekali dengan air tanah. Dia jilat 5 kali, kena 5 kali sama. Ataupun mai anjing ramai sampai 5 ekor, dia jilat perak, sekor-sekor jilat sampai 5 kali. 5 kali 5, 25 kali nak kena sama. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 25 kali. Lepas tu sama dengan kita sekali. Lagu mana cara ni nak selesai masalah ni? Tuan-tuan faham? Benda ni kadang-kadang jadi muskil kepada orang. Kadang-kadang jadi muskil pada orang. Sama lah, ada orang biasa tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita bersama dengan isteri kita, lepas tu kita tak mandi wajib, lepas tu bersama pula lagi sekali, 2 kali, dia bersama sampai 2 kali, jadi digunakan nak kena mandi 2 kali kat dia kan? Nak kena mandi 2 kali kan? Dia kata mandi apa semua sah, lerah rata dah selesai dah, lap-lap dengan kintolak, masuk mandi pula sekali lagi. Kata bagus, yang pergi mengaji, kata apa, kata buat kerja lagu tu. Kadang-kadang orang benda lagu ni dia boleh tanya, tuan-tuan, dia duduk seorang-seorang, dia duduk fikir kan, ni kira 2 kali ni, dia kata. Dia tak erti, tak kata kat dia lah kan. Macam orang tanya, saya dah sebut dah contoh ni dulu kan, orang tanya, dia kata, Ustaz, kita ada yang semayang,
Kita ambil ayat semayang, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, sementara nak tunggu orang Isya ni, pergi potong kuku. Bila potong kuku, potong kuku, jadi ujung kuku ni kira hak baru lah. Pasal hak tadi kita potong. Jadi ujung ni kira hak baru. Hak baru tu tak kena ayat semayang lagi, dia kata. Adakah kita nak kena pergi ambil ayat semayang lain? Dia boleh fikir lagu tu. Dia boleh fikir kan? Pasal apa? Pasal dia kata ambil ayat semayang ni, ayat mesti rata pada semua anggota wudu. Maka ujung jari sampai siku ni, wa aydiyakum ilal marafiq. Tuhan kata ini anggota wudu. Daripada ujung jari sampailah siku. Ini anggota wudu. Baiklah ni dia potong kuku. Bila dia potong kuku, kuku hadut dah lah, kuku baru dah ujung ni. Hak ujung tu hak baru tu tak kena ayat semayang lagi. Dia kata jadi nak kena pergi ambil ayat semayang lain ke? Dia kata. Yang tu jadi masalah kat dia. Dia tanya kawan dia, sama tengok bola juga malam ni tak ngaji. Kan? Sama-sama tengok bola yang dia pergi tanya tu. Kawan tu pun dia kata orang bersih kan. Dia kata ujung. Kira lah lagu ni dia kata hampir ambil lain lah. Padahal pasal apa? Pasal dia kadang Korea kalah ke apa-apa, dia jadi lagu tu. Dia tak hampir ambil lain lah. Jadi lagu tu kan. Sedangkan dalam Islam ni dia tanya balik lah, awak potong kuku ni termasukkan dalam perkara yang membatalkan wudu? Ada kita pernah jumpa kitab apakah hadis apakah yang kata potong kuku batal wudu? Ada tak ada? Tak ada. Kalau tak ada tak batal wudu. Kalau tak batal pergi ambil semayang lain batal apa? Sungguh juga dia kata. Sungguhlah hang tak main itulah masalah dia. Kan? Betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan masjid ni saja. Masjid mana pun dalam tempoh bola ni karut semua. Kan? Bukan kata masjid mana pun hak mengaji, ceramah pun dia tak pilih lah ni, puja tak guna. Ceramah pun tak pilih lah ni. Pasal apa? Bola punya pasal. Kan? Ini masalah kita ni, kan? Marah pun tak guna, pasal kawan hak main ni tak tengok. Hidup marah kawan hak main, nanya kawan main ni, sudahlah aku main kena marah pula. Dia kata, kawan tak main tu tak kena marah. Begitu, kan? Baik. Jadi kita tengok balik. Dia kata jilat anjing beberapa kali bagaimana nak basuh. Kata Imam Nawawi, dan jikalau menjilat 2 ekor anjing ataupun seekor anjing beberapa kali dalam satu bekas, dia jilat banyak kali, maka padanya ada 3 macam jalan membasuhnya bagi ashab kita. Bermula yang sahih, dia kata memadai bagi sekalian itu 7 kali basuh. Cukup dengan 7 kali basuh. Mainlah 10 ekor pun jilat, kita tengok-tengok pakai sekali sama aja. Tak payah bilang berapa ekor tu ada, berapa kali dia jilat, pergi bawa kalkulator keluar pula, duk kira-kira, dan ni tak kena, dia kata. Dan wajah yang kedua ni semua tak payah baca lah, kita pakai hak tadi aja. Wajah yang sahih, dia kata pakai sekali sama aja bekas tu. Ayam, tuang, kemudian sama sekali. Sama sekali maksudnya 7 kali basuh lah. Tu dia panggil sama sekali. Macam orang kata tawaf sekali. Bila kata tawaf sekali, tu bukan maksud satu pusin. Tawaf sekali maksudnya 7 kali pusin. 7 kali pusin, dia panggil sekali tawaf. Sekali pusin tak panggil tawaf ni. 7 kali pusin tu baru panggil sekali tawaf. Ni pun serupa, 7 kali basuh baru panggil sekali sama. Begitu. Baik. Masalah. Najis lain beserta najis anjing, bagaimana membasuhnya? Ni pula dah. Bekas tadi ni, bekas anjing main jilat tadi ni. Tak kata main burung pula berak masuk dalam bekas tu. Jadi cerita lagu mana? Cara nak cuci dia macam mana? Adakah nak cuci tik burung tu dulu, lepas tu baru set lagi sama, ataupun kira sama tu pakai clear semua lah. Kan? Benda ni bukan dah jadi masalah juga. Contoh, kita kata dalam bab mandi wajib. Kan dia kata kita ni, ustaz, dia kata bila kita mandi wajib, jadi saat lagi nak semayang kena ambil semayang pula lah. Dia tanya begitu. Kan? Dia kata pasal saya mula tadi sebelum mandi wajib, saya tak ambil semayang dulu, saya terus mandi je. Jadi adakah saat lagi saya nak semayang, saya nak kena ambil semayang pula? Dia tanya begitu. Jadi sedangkan jawapan dalam agama dia kata apa? Dia kata bila kita angkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Jadi tak payah dalam wudu. Kita angkat hadas besar tu habis. Hadas kita semua clear. Boleh terus pergi semayang lepas tu tanpa wudu. Tapi ada orang dia duk halat ambil biar kali dia lah. Apa dia kata tak ambil ayat semayang. Dia duk rasa tak ambil ayat semayang. Walhal mandi wajib itu sudah mengangkat hadas kecil sekali. Dia sudah bersih habis semua dah. Dia boleh pergi semayang dengan sekadar mandi wajib itu saja. Kan? Itu ceritanya. Baik, masalah dia kata.
Najis lain beserta najis anjing. Bagaimana membasuhnya? Kata Imam Nawawi, jikalau jatuh najis lain. Misalnya tik kucing. Dia masuk sama dalam bekas hak anjing jilat tadi. Jikalau jatuh najis lain di dalam bekas yang dijilat anjing di dalamnya, maka memadailah atas sekaliannya 7 kali basuh. Kita dah buat cara cuci najis mughalladhah, dia merangkumi najis tai kucing tadi ni. Pasal najis tai kucing ni dia najis mutawassithah, dia najis pertengahan. Bila kita cuci, cara cuci najis mughalladhah, hak najis mutawassithah, najis mukhaffafah semua terangkat habis. Clear habis semua. Masalah direndam lama sebagai ganti tanah basuh najis anjing. Boleh tak boleh? Direndam lama ganti tanah basuh najis anjing. Kan? Rendam lama. Lama tu kira-kira kalau basuh 7 kali, kira masa dia lebih kurang masa tu. Tapi dia ni pakai rendam sekali dia kira macam 7 kali basuh. Boleh tak boleh? Tuan, kita masuk rumah. Kita masuk rumah baru. Rumah baru. Masa rumah tu dalam pembinaan dulu, dia pun pasang dah tiles, dah pasang semua dah. Satu hari kita pergi duduk melawat tengok rumah kita ni, rumah kita yang kita beli ni tak siap-siap ni, masa pembinaan tu kita duduk pergi melawat tengok. Satu hari kita masuk-masuk tengok anjing bagus punya duduk landing dalam rumah kita. Rumah dalam pembinaan, pintu tak pasang lagi, apa semua tak pasang lagi, anjing boleh masuk. Dia masuk, dia dah duduk dah atas lantai, atas tiles kita, ataupun dalam bilik ayam kita. Dia masuk pergi tidur, tu dia punya duduk lena. Kita masuk pergi, oi, dia dulu duduk rumah ni daripada aku. Masa tu kita boleh halau dia lah. Masa tu kalau kita nak samak pun kita tak duduk lagi. Kita samak apa semua, pecah peluh tak kira dah sampai ke kaki peluh. Selang sehari main tidur pula contoh. Berapa kali nak samak, rumah nak siap lagi 6 bulan lagi. Jadi satu part time pula kita kerja duduk samak rumah tu hari-hari. Jadi macam mana cara nak buat? Esok ni dah siap, dah start lerah selesai, dah semua dapat kunci. Sebelum kita samak semua rumah. Baik, nak samak rumah ni macam mana? Boleh tak boleh? Kita bubuh satu layung dulu dengan air tanah, habis semua rata. Satu. Lepas tu kita juris dengan air biasa ni, kita juris sekali aja. Lepas tu kita tunggu setengah jam. Kita tunggu setengah jam. Sekira-kira setengah jam itu ialah masa kalau kita basuh lagi 6 kali setengah jam. Kita pakai sekali aja, kita rendam biar air tu duduk bagi lama. Kita anggap kata ini kira 6 kali. Boleh tak boleh? Dia ni cerita dia. Ada orang dia fikir begitu. Dia akal dia fikir. Dia kata boleh ni. Dia kata kan kita jurus bagi sekali. Lepas tu kita tunggu masa sekira-kira. Kalau orang basuh 6 kali, itulah masa dia. Kita tunggu masa tu. Kita anggap itu sebagai 6 kali. Boleh tak boleh? Dia kata. Baik, yang ni dia nak kata. Dia rendam lama sebagai ganti tanah basuh najis anjing. Kata Imam Nawawi, dan tiada menempati akan basuh yang ke-8 dengan air semata-mata air, akan ganti air tanah. Tak boleh. Dia kata mesti. Kalau nak kata pakai air tanah, mesti pakai air tanah. Dan begitu juga tiada menempati oleh rendam bekas yang kena najis mughalladhah tadi dia dalam air yang banyak. Tak boleh juga. Kita bekas timba kita tadi, hak anjing mai jilat dari ni, mai jilat air, minum air dari ni. Timba tu kita ambil, kita pergi rendam dalam sungai. Kita rendam ada kot sejam. Kita anggap rendam sejam tu macamlah kita basuh 6 kali. Boleh ke tak boleh? Dia kata tidak menempati. Maksudnya apa? Dia anggap sekali juga. Sekali juga. Hang kena lagi 5 kali lagi. Tak boleh. Kira pergi rendam tu kira clear semua. Tak boleh. Dia kena juga bagi cukup 7 kali. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air lain. Air tu mesti mengalir pi. Mesti sampai 6 kali dengan air bersih. Dia kenal gitu. Jadi dalam kes rumah kita tadi ni, bila kita sama, mula-mula kita bubuh air tanah dulu sekali lalu, kemudian pakai getah tolak air tu. Tolak, clear. Baru satu dengan air tanah. Lepas tu dengan air bersih, jurus bagi habis satu rumah, tolak sekali. Tolak, baru satu. Tak lagi jurus pula, tolak pula, 2. Dia kira macam tu. Dia tak boleh pakai jurus sekali, lagu duduk bilang 1, 2, kira 6. Tak boleh macam tu. Dia kata kerana benda tu tidak menempati apa yang dikehendaki oleh syarak. Kadar lama 7 kali basuh yang kita duduk rendam tunggu tu tak boleh. Dia kata tak boleh pakai macam tu. Akan tempat tanah. Dia kata atas qaul yang asah. Itu pendapat yang sahih di sisi mazhab. Tak boleh. Begitu.
Dan kata qil menempati. Ada satu pendapat lain dia kata boleh. Dia kata, tapi itu pendapat yang tidak popular, tak tahu siapa kata. Cuma ada bunyi-bunyi kata boleh begitu. Dan lagi tiada menempati tempat tanah itu sabun. Sabun tak boleh ganti tanah. Tak ni kita duk ingat ni sabun ni nampak bagus ni. Sabun daya nama abun. Rambut boleh duduk main kala lain macam kata yang kata ejen daya ni kan. Dia kata daya ni dia kata lebih lagi tajam dia daripada tanah dia kata. So aku tak mau pakai tanah. Tanah ni tradisional dia kata. Aku nak pakai yang moden punya. Pasal apa? Pasal sabun ni pun sifat dia deterjen. Sifat dia apa? Dia tajam dan dia membuang benda-benda kotor. Dia kata, aku nak pakai sabun sebagai ganti tanah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kata. Pasal apa? Pasal ini keputusan syarak. Syarak kata tanah. Allah yang lebih mengetahui apakah kebaikan di sebalik disuruh basuh dengan tanah. Begitu. Baik. Dia kata dan juga tidak boleh menempati tempat tanah itu oleh sabun dan juga oleh asnan. Asnan ni dia sejenis daun. Saya pun tak tahu tadi ni asnan. Saya terpaksa buka kamus pula lagi. Bila buka kamus Arab baru jumpa. Kamus Arab Munjid. Buka kamus Arab baru jumpa Arab punya kamus. Arab Melayu punya tak ada. Kena buka dalam kamus Arab. Asnan ni dia kata sebenarnya bahasa Yunani. Dia kata bahasa Yunan. Asnan ni. Dan dia ni sebenarnya adalah sejenis daun pokok. Dia kata yang orang dulu dia duk guna daun pokok ni untuk nak basuh tangan dia. Daun ni dia jadi macam sabun begitu. Dia jadi berbuih dan sebagainya. Dia boleh mengeluarkan kalau minyak tangan dan sebagainya. Ambil daun ni, gonyok-gonyok upang-upang dia tu dia jadi sabun. Dia mengeluarkan segala minyak-minyak di tangan. Dia kata jadi kalau sekiranya kita tak mau pakai tanah, kita nak pakai sabun ataupun nak pakai jenis-jenis ni, jenis-jenis daun yang mempunyai sifat sabun, boleh membuang minyak dan sebagainya, semua tu tak boleh. Dia kata atas qaul yang asah, mesti kena pakai tanah juga. Begitu. Dan jikalau tiada tanah sekalipun, atas qaul yang asah, kalau tak ada tanah pun tak boleh pakai benda lain sebagai ganti tanah. Itu pendapat yang asah. Dia kata dan tiada hasil basuh dengan tanah yang bernajis. Kalau sekiranya kita ambil tanah, nak buat basuh tu, tanah ada TNG juga. Apa punya cerdik. Rumah kita ni, laman rumah kita ni, dekat tempat letak kereta tu anjing main tidur. Kita halau anjing tu tengok basah tempat dia tidur. Makna kata tempat tu dah kena najis muka Allah. Nak kena sama pula pergi cedok tanah ada TNG pula. Main duk kocak dalam air pergi jurui. Apa punya pak pandiang punya kerja. Dia kata kalau nak ambil tanah, pastikan tanah tu tanah yang tidak bernajis. Ambil untuk nak campur dengan air nak jurus ni. Dia kata dan ini adalah qaul yang asah. Ini qaul pendapat yang diterima pakai. Begitu. Masalah. Kita boleh faham ni, saya baca cepat dulu. Baik, masalah membasuh jilat anjing di dalam laut. Ini pula macam mana? Wahai saudaraku, seperti satu orang yang belayar di dalam kapal orang Cina ataupun dalam tongkang Cina. Itu dia kata kan. Katalah dia ni pergi belayar, dia naik tongkang Cina. Tongkang Cina. Tentulah Cina. Dia naik, dia bawa sekali anjing dia. Misalnya begitu. Maka kena kencing anjingnya ataupun tai anjingnya ataupun basah salah satu daripada antaranya dan antara yang suci. Maka bagaimana nak membasuhnya padahal air ada banyak? Tapi tanah tidak ada. Itu dia. Ni dia buat ihtimal. Dalam fiqh dia kata ihtimal. Ihtimal maksudnya dia buat andaian. Katalah ni kita tumpang satu kapal ni Cina punya. Dan Cina ni dia buat anjing dia sekali naik kapal dia. Cina tuan-tuan kalau anjing hak jenis comel-comel ni, hak jenis bulu panjang ni, bukan kita bawa naik tongkang. Dia naik motor boleh bawa. Dia naik kereta pun dia bawa. Dia bawa anjing dia sekali. Duduk atas kereta, duduk atas motor. Ini masalah. Bila kita beli kereta second hand, kadang-kadang kita tak tahu. Kan? Tapi tak tahu dalam agama tak apalah. Kalau kita nampak baru tak boleh. Tapi tak apa pun dia jadi ralat tu betul lah. Dia duduk ralat. Duduk tahu kata owner kereta ni sebelum ni Cina. Jadi dia duduk jadi ralat. Dan kadang-kadang kita pakai baju apa semua elok dah. Pakai baju nak pergi semayang apa semua. Naik atas kereta dia duduk teringat dalam kepala. Tak itu anjing duduk tani ke apa. Jadi ralat. Kita semayang pun jadi ganggu. Kan? Jadi bila dah beli kereta second hand ni, pergi balik kosian baru. Habis duduk sama bangku tu jangan habis semua lah. Tu jurus air tanah apa semua. Jurus pula lagi 6 kali atas kosian.
Kan orang sebelah rumah pun tengok dia kata tu, yang ni yang orang duk kata ekstrim ni, yang ni. Hang tengok dia kata. Jadi masalah pula dekat kita ni. Kan? Jadi masalah kat kita ni. Bukan tu tengok pula dia kata hang tengok. Hak jenis macam ni TV boleh lepak dan telaga ni. Padahal kata kat kita pula, jadi kita bawa kita dah pada agama pula kan. Jadi nak hilangkan ralat dalam hati tu, pergi bungkus kosen tu. Pakai kosen baru. Jadi kalau tempat tu bernajis pun dia dah berlapik lah dengan benda suci, dia tak timbul masalah apa ada kat kita begitu. Baik, dia kata ni macam mana ni naik tongkang Cina tadi ni. Naik tongkang Cina, kemudian anjing dia pergi duk kencing berak di atas tongkang tu. Maka bagaimana cara nak membasuhnya? Air ada banyak, air laut. Tapi tanah nak cari tahu mana, takkan nak selam duduk dalam laut pergi korek tanah bawah tu dengan kerana nak samak ni. Cina tokek tongkang ni pula nanti kata ekstrim juga dia ni pun. Dia kata saya nak pergi ambil tanah di dasar laut tu, dia kata. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka jika seseorang itu di dalam laut yang tidak dapat tanah, tiba-tiba dibasuhnya pada tempat tanah itu sebagai gantinya pada menyucikan daripada asnan. Dia guna jenis-jenis daun tadi juga, ataupun barang yang menyerupainya atau pakai sabun dan sebagainya. Maka padanya ada dua pendapat. Salah satunya dia kata tiada suci ia melainkan dengan bahawa menyentuh akan dia oleh tanah. Itu pendapat yang keras. Dia kata tak ada. Kok mana cerita pun sama mesti sekali dengan tanah juga. Dia kata. Dan satu kaul lagi mengatakan cuci dengan barang yang ada ia ganti tanah itu. Dan syaratnya yang lebih membersihkan daripada tanah. Satu pendapat lagi dia kata kalau dalam keadaan macam tu kira darurat. Kira darurat dia kata maka dengan kerana itu dia kata bolehlah kita guna apa-apa benda sebagai ganti tanah. Tempat tu dikira suci. Kan tongkang besar mana tuan-tuan tongkang. Kan anjing tu berak kencing habis satu tongkang, kita nak mayang dengan nak apa nak susah. Kan jadi payah kita. Jadi boleh dia kata kalau sekiranya dalam keadaan darurat seperti itu. Pendapat pertama tadi dia kata tak apa. Tak apa nama dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal dia keras berpegang kepada nas hadis tadi. Begitu. Baik, masalah najis 6 kali basuh terbilang sekali. Dia kata. Kata Imam Nawawi, dan jikalau adalah najis anjing itu darahnya ataupun taik dia, maka tiada hilang ain najis itu melainkan dengan 6 kali basuh masalah. Misalnya, saya kata, maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Tuan faham tak? Lah ni lantai rumah kita tu anjing. Anjing ni sudah main tidur. Anjing ni pula masa dia main tidur dia cedera. Dia berdarah. Dia main tidur di lantai rumah kita ni. Kita keluar rumah tengok ada anjing dan kita halau dia bangkit pergi tengok bekas dia duduk tu ada darah dia. Yang darah ni kita basuh sekali tu ada lagi. 2 kali kita basuh ada lagi. 3 kali sampai 6 kali basuh darah tu baru hilang. Baik 6 kali tadi nak kira 6 kan nak kira sekali. Tentang kita balik kepada kaedah kita belajar cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis ni dia kata yang pertama sekali buang ain najis. Buang ain najis. Kemudian basuh sehingga hilang warna, bau ataupun rasa. Ada budak tanya saya, dia kata ustaz, takkan najis kita nak tidur rasa pula? Yang tu rasa kuah gulai. Rasa yang dimaksudkan dengan najis ni rasa bukan rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Rasa dengan tangan tu okey, licin elok dah tak ada dah berserai ketui macam ada najis tak ada dah. Rasa tengok licin elok, itu maksud rasa najis, bukan tidur periak-periak jilat rasa. Tapi tak boleh kata kat depa confuse lah kan. Dia kata cuci najis ni mesti hilang warna, tak apalah, warna fahamlah. Bau fahamlah. Dan rasa, dia kata alamak. Lepas tu takkan kok Ustaz, apa benda? Dia duk ingat rasa, dia rasa lagu dia duk rasa gulai dia pedas ke tak ke apa. Tak, rasa najis rasa dengan tangan. Ni pun rasa juga, kita pegang rasa berutu, kita pegang rasa licin, rasa lah ni. Jadi najis ni maksud rasa tu rasa dengan tangan. Begitu. Baik, jadilah ni, dia ni nak cuci bekas anjing cedera main duduk tadi ni ada darah. Dia cuci ni sampai 6 kali baru hilang darah anjing ni. Adakah 6 kali cuci baru hilang darah anjing ni dianggap sekali ataupun dianggap 6 kali? Maka dia hanya perlu dengan sekali air tanah aja selesai. Itu maksud dia. Maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Dia kata atau tiada masuk kira dalam 7 sama sekali. Baik, jawabnya 3 wajah. Wajah yang pertama ialah wajah yang asah, yang ni yang betul, iaitu 6 kali basuh baru hilang ain najis itu dihukumkan sekali. Itu baru kira sekali.
Maknanya selepas dah hilang dah bekas darah anjing tadi, kita perlu basuh lagi 6 kali lagi. Hak tadi 6 kali tadi kira sekali aja. Baru diikuti dengan 6 kali lagi. Yang 6 kali itu salah satunya dengan air tanah. Dia kata. Dan wajah yang kedua, tiada masuk ke itu, saya baca lah. Kita baca pertama tadi. Wajah yang asal, basuh sampai hilang kesan darah tu baru kira sekali. Lepas tu baru diikuti dengan yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Dan dalam 7 tu salah satu mesti dengan air tanah. Masalah dia kata najis babi dan hukumnya. Ni pula dia kata cerita tentang najis babi. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dengan dia oleh Nabi SAW. Dan adalah babi itu jika tiada ada yang lebih jahat daripada hal anjing, tiada ada pula lebih baik daripadanya. Faham tak tuan-tuan? Dia kata babi ni dua beradik lah dengan anjing. Nak kata dia lebih baik pada anjing pun tak. Nak kata dia lebih jahat pada anjing pun tak. Anjing dengan babi sama, ya dia kata. Jadi hukum yang berjalan ke atas anjing sama berjalan atas babi. Dua-dua ni masuk di dalam najis mughallazah, dia kata. Maka kami kata dengan babi itu najis seperti anjing kerana qiyas atasnya. Ini dalam mazhab Syafi'i, qiyas dianggap sebagai masadirut tasyrih. Dia kata sebagai sumber hukum. Dalam mazhab Syafi'i sumber hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i qiyas dianggap sebagai sumber hukum. Bila orang tanya apa hukum terlibat dalam dadah, tak ada lah ayat dalam Quran dadah tak ada. Yang ada pun fi amadin mumaddadah. Yang tu bukan ayat tentang dadah. Dia bunyi saja macam dadah. Kan? Saya mengajar usul fiqh dekat budak tingkatan 6 di sekolah dulu ni. Kan mengajar usul fiqh budak tingkatan 6. Jumpa lah ni semua perbahasan tentang fiqh, tentang usul fiqh ni. Kan? Bila kita bincang tentang masalah qiyas, kan, sumber hukum di dalam mazhab Syafi'i salah satunya ialah qiyas. Kita pun bawa contoh qiyas. Kan? Kita tanya depa dalam Quran ada tak ada ayat yang menerangkan tentang hukum melibatkan diri dengan dadah. Ada pula seorang nakal ke ataupun dia memang duk keliru sungguh, kita tak tahu. Dia kata fi anadim mumaddadah bunyi. Dari budak ni kata bunyi saja dadah, maksud dia lain. Fi amadim mumaddadah. Amadin ni maksud iman. As-salatu imaduddin. Imad maksud tiang. Fi amadim mumaddadah maksudnya dalam neraka tu dia ada tiang-tiang yang mumaddadah, yang terpancang-pancang. Tu maksud mumaddadah tu, bukan maksud dadah ni. Kan? Jadi dadah tak ada hukum. Dalam Quran tidak ada hukum. Maka dalam mazhab Syafi'i dia pakai qiyas. Nak letak hukum pada dadah ni macam mana? Maka dia qiyaskan dadah ni kepada benda yang mempunyai sebab yang sama. Ataupun dalam bahasa ni dia kata ilah. Dia mempunyai ilah yang sama. Apa dia ilah dia? Bila ambil dadah jadi apa? Jadi mabuk, jadi khayal. Apa benda yang ada hukum dalam Quran yang benda ni bila pergi ambil dia jadi mabuk, jadi khayal? Ya, arak. Dalam Quran ada ayat tentang arak. Arak ni kalau minum dia mabuk, dia khayal. Maka arak ni haram. Oleh kerana dadah pun dia memabukkan dan mengkhayalkan, maka hukum dia haram. Macam mana haram? Minum arak. Ini yang kata qiyas. Qiyas adalah sumber hukum dalam mazhab Syafi'i. Dia begitu. Baik. Jadi dalam soal babi ni tidak ada nas yang sebut tentang babi ni. Tentang babi ni kalau pergi jilat ayam bekas tu nak kena tuang buang ayam, nak kena samak, tak ada. Habis tu macam mana? Oleh kerana babi ni juga termasuk dalam najis mughallazah, maka diqiyaskan kepada anjing yang juga najis mughallazah, maka hukum dia sama. Dia kata begitu. Baik, kata Imam Nawawi, dan adapun babi, maka hukumnya sebagai hukum anjing segenap perkara. Semua bab sama macam bab anjing, sama. Ayat kencing dia, taik dia, apa semua kita sentuh dia, kita basah dia, basahkan dia, basah kita keringkan, kita basah dia keringkan, sama. Macam mana kes hukum yang berlaku ke atas anjing, macam itulah hukum ke atas babi. Dan inilah mazhab kita, dia kata mazhab Syafi'i. Dan telah berjalan kebanyakan ulama pada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuh 7 kali. Ini pendapat mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i dia kata sama macam anjing. Masalah dia kata basuh dengan tanah dan kaifiatnya. Macam mana cara pula nak basuh, nak sama dengan air tanah ni macam mana? Kata Imam Nawawi, dan telah berkata ashab kita, bermula makna basuh dengan tanah itu bahawa mencampur dia akan tanah dengan air sehingga keruh. Ini yang kata basuh dengan air tanah. Ambil tanah yang bersih. Bersih maksudnya
bersih pada mata kita. Kita tengok tak ada najis dekat dia, dianggap tanah itu bersih. Ambil dia, buh di dalam bekas ada air. Okey, buh dia dalam bekas yang ada air. Bila bubuh tanah ni, air dia tentu keruh. Kalau tak keruh tu bukan tanah. Yang tu pasir. Pasir biasa. Ambil tanah, bubuh dia tentu keruh. Maka tiada beza di antara taruh tanah ke dalam air ataupun air tuang kat atas tanah, sama lah. Sama ada dalam bekas tu dah ada air dah, kita ambil tanah perui buah dalam tu, ataupun kita ambil air tuang atas tanah, sama dia kata. Ceritanya air tanah. Yang tu yang penting. Atau ambil air yang sudah keruh kerana tanah daripada satu tempat, maka dibasuh dengan dia. Ataupun kita ambil air yang memang air tu keruh kerana tanah. Macam telaga zaman lama-lama dulu, telaga tak ada kok ni. Telaga tanah keliling kan. Bila dia main musim hujan ke apa ke semua, air telaga dia nanti naik susu, naik keruh macam tu. Dia keruh tu kerana tanah, air tu boleh guna. Air sungai pun, ataupun air sungai yang tepi-tepi tebing tu dia ada tanah, dia dah keruh, kita cedok tu dia naik keruh tu keruh tanah. Bukan keruh, kalau keruh kerana daun kayu apa tak mah. Dia mau keruh kerana tanah. Cedok yang tu, itu dia anggap sebagai air tanah. Maka dibasuh dengan dia. Maka ada pun sental tempat najis itu dengan tanah, maka tiada memadai. Kalau ambil tanah saja, pergi duduk sentai tempat yang kena ni tak ada air, tak boleh. Dia mesti air dengan campur dengan tanah. Kan? Oh, tempat ni anjing duduk tadi berayak ni, kita pergi ambil tanah, pergi duduk tonyok saja. Tak boleh. Dia mesti tanah tu campur dengan air. Ambil tanah, pergi bubuh, ambil air mejurit. Jadi air tanah. Begitu. Baik. Dan tiada wajib memasukkan tangan sama dengan tanah itu ke dalam bekas. Tak payahlah ambil tanah bubuh dalam timba, pergi duduk kacau pula. Tak payah kacau lah. Dia kata air duduk dalam timba tu, ambil tanah bubuh, itu sudah jadi air tanah. Lagu duduk ambil cancar pula, ninja punya duduk bancuh. Yang tu eksperimen di makmal boleh buat. Abang nak samak ni dia tak gaduh yang ni semua. Dia kata tak payah tidur kacau dengan tangan. Bahkan memadai taruh akan dia dalam bekas dan dikocok akan dia. Ambil tanah buh, goyang-goyang sikit, bagi keruh air tu, join. Dan disunatkan keadaan tanah itu janganlah dibasuh akhir sekali. Ini mazhab Syafi'i. Janganlah basuh 6 kali dengan air bersih, pengambil pergi bubuh tanah. Bagus. Dia kata cerdik sungguh dia ni. Sebelah rumah pula nak tengok. Yang ni bukan ekstrim ni. Ni bahalul dah ni. Dia kena kata lagu tu pula kat kita. Pasal apa? Penghabis dengan air tanah habislah. Dia kata gitu. Tapi kalau buat tak salah. Cuma tak apa cerdik lagu tu kan. Salah tak salah. Cuma dia kata disunatkan keadaan air tanah tadi ni. Jangan dibasuhkan akhir sekali. Tak mau macam tu. Dia kata tak cerdik kerja macam tu. Supaya datang atas air yang membersihkan dia. So kita bubuh air tanah dulu. Kemudian ikut dengan air bersih-bersihlah tempat kita nak cuci tu. Dia kata. Dan bermula yang afdalnya bahawa adalah ia pada basuh yang pertama. Mazhab Syafi'i. Dia kata sebaik-baiknya air tanah hak mula sekali. Lepas tu 6 kali itu dengan air bersih. Begitu. Masalah. Baguslah tuan-tuan bang ni kita baca. Dan sebelum habis tanya dulu. Pasal kita duduk cadang nak tukar kitab lain. Ataupun tuan-tuan rasa benda ni perlu. Kita terus kitab ni lah. Kita terus kitab ni. Tapi saya akan nanti langkah-langkah lah. Yang mana yang tajuk-tajuk yang kita rasa kurang berkaitan. Bukan kata tak penting. Semua ilmu semua penting. Tapi hak mana yang tajuk yang kurang berkaitan. Ataupun yang terlampau mudah yang kita tahu dah. Kita baca lah. Kita langkah-langkah. Kita tengok hak mana yang perlu bagi kita. No? Baik, air lebih daripada 2 qolah dijilat anjing. Ini macam mana pula? Qolah masjid kita. Qolah masjid, dia main duk jilat, periak dia jilat macam tu. Macam mana pula? Nak ronggah pun air satu qolah tu, kemudian kita nak kena samak qolah tu kan macam mana? Kata Imam Nawawi, dan jikalau menjilat minum anjing di dalam air banyak, air yang banyak, sekira-kira tiada kurang ia daripada 2 qolah, air banyak lah. Maka tiadalah menajis ia akan dia. Bila lebih daripada 2 qolah, tak apalah. Dia kata tak jadi najis. Dan jika menjilat ia, yakni anjing itu, di dalam air yang kurang daripada 2 qolah, ataupun kena makanan dengan air najis itu, ataupun kena air itu ke badan, ataupun ke kain, ataupun ke bejana lain, maka wajiblah basuh 7 kali, satu daripada dengan air tanah. Ni tadi juga lah. Kalau kurang daripada 2 qolah jadi masalah. Kalau lebih daripada 2 qolah tak ada masalah. Kita pergi sungai, kata pergi nak mandi sungai. Pergi tengok ada anjing duk jilat air sungai tu. Ya Allah, balik pergi duk ambil enjin, main nak pump air sungai, buang apa semua. Yang ni sangatlah ekstrimnya dia ni. Tak boleh.
boleh kan. Jadi kena jaga juga benda-benda macam ni pun. Kita kena faham pasal apa? Pasal air sungai itu melebihi 2 qadah, maka dia tak jadi najis. Dia tak jadi najis begitu. Baik, dia kata yang ni lihat dalam masalah ada panjang lagi. Masalah najis anjing pada makanan beku. Ni pula satu lagi. Makanan beku. Dodoi misalnya satu kawak dodoi yang dah beku dah. Anjing mai jilat satu penjuru daripada belanga dodoi. Dia jilat, sedangkan dodoi ni benda beku, dia bukan benda cair. Macam mana cerita? Nak ronggah dodoi tu, dodoi tak boleh dironggah. Kan? Tuang pun dia tak turun, dia lagi duduk tegang dalam belanga tu juga. Dia tak boleh ronggah. Jadi nak buat gimana dengan benda beku ni? Dodoi, haluan maskat, kuih bakui, ada jenis-jenis benda beku ni, benda kering ni, benda-benda tak berayang ni. Kata Imam Nawawi, dan jikalau menjilat anjing di dalam bekas yang ada di dalamnya makanan beku, contoh dodoi lah, dibuangkan barang yang mengenai akan dia dan barang yang dikeliling dia, dan digunakan dengan bakinya atas sucinya yang dahulu. Dia kata kalau dodoi dia main jilat, tengok tang mana dia jilat, tang tu dicedok buang. Tang dia jilat tu nampak bekas-bekas basah tu dan keliling dia sikit. Sebagai berhati-hati, buang sikit tu, ambil lempang buang, hak lain boleh makan. Soal lalu makan tak lalu makan, soal lain lah. Soalnya dari segi hukum boleh makan. Kan ada kawan lalu dengar dia kata, pula anjing dah main jilat tu suruh makan ni. Hang tak lalu hang pergi jajah. Bagi kawan hak lalu makan. Dia kira lalu tu. Pasal benda ni hukum. Hukum ni dia kira benda beku, tang mana hak anjing jilat, tang tu buang. Dan sebagai berhati-hati, hak keliling kawasan dia jilat tu buang bila sikit. Hak baki tu bersih, boleh makan. Pasal apa? Pasal dia beku, dia tak melarat. Ayat liuk dia tu tak melarat kepada seluruh apa dodoi yang ada dalam kuali tu. Baik, dia kata sebagaimana hukum tikus mati di dalam minyak sapi yang beku, begitulah juga halnya. Minyak sapi beku kan, tikus pergi mati setumpuk tang tu, cicak jatuh pergi setumpuk tang tu, kawasan cicak tu korek buang, hak mana hak lain hak beku tu tak ada masalah apa. Tapi kalau jenis cair kena buang semua, kena ronggak buang semua, cuci bekas tu. Kalau sekiranya tikus ataupun cicak lah, kalau anjing kena sama begitu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi su'ril hirrah. Fi su'ril hirrah, iaitu bab yang menyatakan baki minum kucing. Kalau kucing pula minum, macam mana pula jadi dia? Soalan, bagaimana cara samak bagi orang yang kena gigit anjing sampai cedera parah? Masa mana? Selepas baik cedera ataupun sebelumnya? Dia ni anjing dah gomai dah. Habis daripada muka, badan, tangan, kaki semua bekas gigit anjing. Macam mana cerita dengan dia ni? Cerita dia kena samak badan dia. Baik, bila dia nak kena samak badan dia ni? Masa dia cedera parah tu kah? Ataupun tunggu bagi baik esok baru nak samak? Jawab dia awal-awal tu samak dia. Kalau sekiranya tidak membawa mudarat. Kan dalam Islam dia ada rukhsah lah. Dalam bab-bab yang macam ni dia ada rukhsah. Macam orang tangan bersimen apa semua dia ada rukhsah lah. Jadi cerita bagi dia ni, kalau sekiranya kecederaan itu membolehkan dia kena ayam pada badan dia, kan, maka dia hendaklah sama awal-awal lah. Kalau sekiranya cedera tu sampai tak boleh kena ayam. Tapi tuan-tuan, kalau cedera macam tu pergi hospital pun mereka nak dressing pakai ayam apa-apa tu juga. Dia tak boleh. Ni bila dah lepas, dah selesai dressing apa semua, dia dalam tempoh nak kering tu, masa tu tak boleh kena ayam. Sebab dia jadi lambat baik. Awal-awal kena, awal-awal buat bagi selesai pun senang. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Innal insana illa alladhina amanu tawassaw bil haqq wa tawassaw. Sebelum terlupa, saya mungkin kena kursus antara 15 sampai 19. Mungkin 15 sampai 19. Jadi daripada Masjid Taman Brown tu sampai Masjid Badawi, dia baru bagi tahu tadi lewat. Mungkin. Jadi lepas itu pun pembohong kita sekali dah.
Dia kata kena pergi kursus, kita dah pergi kosong jadual semua, tak ada kursus. Jadi lah ni kita pergi ada dulu. Kita akan beritahu kemudian lah. Kalau kata kena kursus, kita bincang dengan masjid-masjid yang kena tu lah. Macam masjid Taqwa dengan masjid Badawi ni. Kalau mereka nak genjak ke 22, 26 ke apa ke semua, nanti kita bincang kemudian lah. Setelah pasti kena kursus ataupun tidak. Jadi itu saja untuk makluman dulu. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.